Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam semua. Alhamdulillah kita sekali lagi dalam sesi hati ke hati dan kali ini ibu bawa wakil pendidik pula. Kita akan menyelami apakah cabaran sebagai pendidik untuk memastikan bahawa generasi yang akan datang adalah generasi yang dapat menjadi pemimpin, yang dapat menjadi sumber manusia yang hebat. Jadi pertamanya Ibu ngalungan kedatangan anda semua. Okey, sila berikan satu penghargaan pada diri because you are here dan share dengan kawan-kawan ni, ajak kawan-kawan masuk sama. Kita nak tanya ni macam mana ni kalau ada anak yang malas ni. Malas belajar, malas segalanya ataupun rajin tak tempat lain tapi belajar ni memang susah sangat. Jadi macam mana kita nak dapatkan perspektif daripada seorang pendidik. Macam mana dia sebenarnya ibu memang dari segi teori tu ibu sangat mantap, insya-Allah, alhamdulillah, sebab dalam bidang ni dah lebih 31 tahun. Dan dah lama tapi ibu dah lama tak turun padang betul-betul mengajar pelajar-pelajar. Mungkin ada perubahan ya. Jadi ibu nak seorang yang memang turun padang setiap hari. Cuma masa PKP ni kena menggunakan online lah. Jadi kita alu-alukan kedatangan anda semua. Thank you so much sayang. Bagi anda yang ada kat sini dan bagi anda yang share dengan kawan-kawan, ibu doakan rezeki melimpah ruah. Banyak-banyak insya-Allah, rezeki keuangan, rezeki ketenangan, rezeki anak rajin. Rajin belajar, rajin melakukan perkara-perkara baik. Jadi ibu doakan, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi ibu tak nak ambil masa yang panjang lagi sebab banyak kita nak tanya. Boleh tak kita cuba usaha-usaha, kita cuba sampai 100 orang? Rasanya boleh ni, 100 orang untuk bersama-sama sebelum kita bawa hero kita. Bagi ibu, hati ke hati ni sebab meraihkan everyday heroes ya. Selalunya kita nampak orang-orang yang hebat, yang nampak ya, tak maksudnya everybody is a hero sebenarnya, dan mereka dan kita sebenarnya menyumbang dan membawa perbezaan ke dunia ini dengan cara kita melalui apa yang kita buat seharian. Oh okey, Syahira sini dah ada, Rina Melati, Nurul Hamid. Sila jemput kawan-kawan lagi sayang, share. Kita tak nak anak kita malas, kita nak anak kita rajin. Mari sini. Macam jual. Bagus tu dia. Nur Amalina. Okey, Mahani. Kalau ada yang ada husband, boleh husband join sekali. Nodiana, Ina Hassan. Siapa lagi ibu tak sebut? Jangan ibu tak sebut, jangan kecil hati jangan kecil hati sebab yang nampak ibu sebut. Nur Miza, sedia dengan soalan sebab kita nak bawa hero kita ini. Ibu panggil dia sebagai Wira. Kenapa? Kerana bila pergi ke Facebook dia, ya Allah, sekali dia post tu walaupun pendek, beribu-ribu orang likes. Dan dia ni juga seorang yang approach dia juga kelakar ya. Dia seorang yang bila dia menulis itu, dia menulis dari hati dan banyak add value, dan beliau banyak memberikan sumbangan apa yang ibu baca. Mungkin mereka nanti kita tanya dia lah, sebab nampak macam dia ada persatuan NGO yang buat masa ni PKP ni banyak menyumbangkan memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang asnaf ya. Saya first time tengok live Ibu Nurmiza. High five, selamat datang. Bagi anda yang konsisten bersama dengan Ibu ucapkan ribuan terima kasih. Bagi anda yang baru pertama kenal Ibu, baru masuk kat sini, selamat datang. Dan Ibu ucapkan, kalau boleh sajikan makanan, imagine lah puasa nanti Okay, Syia, Rai, Iza, Rosli, insyaAllah kita dah dapat 100 lebih dah ni. Thank you. Semoga rezeki melimpah ruah pada semua yang share ni. Jadi sekarang kita nak bawa hero kita. Jadi kalau Cik Amalina boleh pasang sikit muzik hero kita ni. Ibu tak cakap dengan, Ibu sebenarnya dibantu oleh seorang yang Ibu sangat kasih, staf Ibu.
namanya Cik Amalina, dan Cik Amalina ni akan bantulah insya-Allah perjalanan, dan kita sama-sama doa ya. Semoga live ini mendatangkan manfaat, berjalan dengan lancar semua orang. Mari kita berdoa sebelum kita bawa hero kita dan masuk ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Mudahkan ya Allah. Semua orang dengar ya. Boleh dengar ya. Okey. Okey sayang. Thank you so much yang ada kat sini. Jeng jeng jeng. Jadi ibu bawa, tanpa tak ada muzik, ibu buat muzik sendiri. Maka kita bawa hero kita, insya-Allah cikgu yang dikenali dengan nama Cikgu Fadli Saleh. Okey, mana cikgu? Sila datang, sila munculkan diri cikgu. InsyaAllah sementara itu kita Ibu raikan nama-nama yang ada kat sini yang Ibu belum sebut lagi. Cikgu Fazli, di mana anda? Ibu sedang memanggil anda. Sila dan masuk. Mesti Amalina nak pasang muzik dulu. Itu kita punya hero. Assalamualaikum cikgu. Kenyataan dan impian menjadi kenyataan. Suara amin. Pula. Okey, alhamdulillah. Dengar alhamdulillah. Jadi cikgu, ibu ni sebenarnya lebih suka tuan punya diri memperkenalkan diri, dan dalam memperkenalkan diri tu cerita kenapalah pilih jadi guru ni. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Ibu Rozita Syahari ataupun dikenali sebagai Ibu Ros kerana menjemput saya untuk live hari ini. Sebenarnya ibu dah lama melamar saya. Daripada minggu pertama PKP lagi. Kita tunda. Tapi alhamdulillah rupanya hari ini hari untuk kita bersama. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Alhamdulillah Jumaat di dalam PKP pula. Dan PKPB yang telah bersyarat yang makin longgar. Okay. Baik, nama saya Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh. Saya anak ke-6 dari 9 orang adik-beradik. Saya dah kahwin. Itu penting. Itu mahal tu. Saya dah kahwin, ada 4 orang anak, dan tahun ini merupakan tahun ke-14. Tahun ke-15 saya menjadi seorang guru. Awal posting saya adalah di SK Mambang Pekan Pahang. Sekolah ni sekolah yang 80% adalah murid asli. Sekolah kedua saya adalah sekolah kluster kecemerlangan SK Taman Merawati 2. Sekolah ni sekolah elit. Sekolah anak-anak artis, anak awi apa semua belajar situ. Oh iya ke? Dan sekolah terkini saya SK 1 Gombak. SK 1 Gombak ni sekolah di Gombak tapi dikira di pinggir Gombak. Di pinggir muridnya tu 60% 70% penerima RMT lah. Maknanya ramai murid situ. Walaupun dalam daerah Gombak. Dan yang paling best, saya sempat merasa perubahan 3 kali silibus. Okey. Dari zaman ITEM dan semua dalam bahasa Inggeris dulu. Kemudian berubah kepada KSSR. Kemudian masuk kepada KSSR saya makan 2017. Jadi saya dapat melihat situasi perubahan demi perubahan secara live. Dan lebih menarik lagi, perubahan tu saya tak merasa setempat. Saya bukan hanya di satu stand yang tak merasa tempat lain. Saya sempat merasa di pedalaman, maknanya di perkampungan orang asli. Saya sempat di sekolah elit. Saya sempat juga berada di sekolah, sekarang ni boleh sekolah sekarang adalah sekolah biasa lah kata. Sekolah bandar biasa. Jadi berpengalaman cikgu ni kiranya pengalaman yang sangat luas lah. Ya, mesti ada suatu mission yang besar ni sebenarnya yang sedang Allah sediakan untuk cikgu. Okey. Jadi kan kenapa pilih jadi cikgu ni sebenarnya? Kenapa pilih jadi cikgu? Kenapa pilih jadi cikgu ni saya tak boleh jawab, saya rasanya. Berkat doa mak ayah saya rasanya. Gitu. Berkat doa mak ayah pun berkat doa mak ayahnya, sebabnya bila daripada kecil ayah saya seorang cikgu. Mak saya suruh rumah. Ayah saya seorang cikgu. Jadi bila kita kecil budak-budak ni, daripada tahun 1 tahun 2 lagi, cikgu-cikgu akan tanya kita, apa cita-cita awak? Saya tentu tak pandai lagi nak bercita-cita. Nak jadi apa sebenarnya ni? Nak jadi polis ke askar ke? Tak tahu lagi. Apa yang ada. Jadi bila cikgu macam, alamak orang semua ada cita-cita ni, aku tak ada lagi ni.
Ayah aku cikgu, aku sebutlah. Jadi dari situ je, sebab kerjaan ayah je, kita ikut je lah. Nanti kurang-kurang kau ada jawapan. Jadi apa yang pasti jawab cikgu. Dari situ kemudiannya mungkinlah berkat doa mak ayah juga. Ayah selalu sebut. Ayah kata dia tak larang anak-anak nak jadi apa. Nak jadi polis ke doktor ke peguam ke lawyer ke, dia tak kisah. Tak ada masalah, pilihan 100% anak-anak. Cuma, ayah ada cuma. Ayah kata cuma kalau boleh jadi cikgu je lah, ayah kata. Kalau boleh. Sebabnya jadi cikgu ni gaji tak besar, dia kata. Tak ada orang jadi jutawan asbab cikgu. Asbab yang gaji cikgu tak ada. Tetapi bila jadi cikgu ni masa dia ada lebih daripada orang lain. Bila sekolah cuti, dia cuti. Begitu. Dia ada masa lebih. Masa lebih itulah kalau boleh balik kampung tengok mak ayah. Mak ayah waktu tu awak dah besar, nanti mak ayah dah tua. Ayah selalu kata gitu. Jadi tapi tak kisah nak jadi doktor ke nak jadi apa. Jadi dari situlah saya rasa berkat mulut orang tua di 9 adik-beradik saya semua cikgu. Alhamdulillah. Semua cikgu. Padahal ada dapat tawaran jadi doktor. Saya dulu dapat surat tawaran jadi lawyer untuk sambung kos lawyer lah. Tapi okay. Ambil kos cikgu juga. Jadi itulah sebut. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya jadi cikgu pun nak katakan tak ada masa juga sebenarnya cikgu. Betul tak? Saya sebenarnya bila tengok cikgu ni, saya yang ibu yang follow ni sebenarnya saya tengok cikgu ni jiwa cikgu macam arwah ayah ibu saya. That's why I am so attracted. Arwah ayah saya ni dulu dia adalah seorang guru yang sangat dedikasi. Sehingga kan bila anak murid tak ada buku dia belikan. Jadi dia buka kelas tuition yang pada zaman dia tu semuda cikgu atau mungkin muda lagi pada cikgu masa tu, tak ada pun orang dengar cikgu kelas tuition, tapi dia buka dan dia bagi free. Jadi apa yang ibu tengok dengan mata kepala ibu sendiri adalah pada hari dia meninggal dunia, semasa dia nak dikebumikan, masa itu masih di rumah jenazah dekat tangga rumah tu, datang anak murid dia. Tapi sebelum tu maksudnya masa tu jenazah dah dibawa ke kubur. Jadi datang anak murid dia daripada sekolah, daripada masa dia muda tu, datang dan mereka menangis di tangga tu sebab mereka kata kami tak sempat solat jenazah untuk cikgu kami. Cikgu kami ni lah yang bangkitkan kami, yang jadikan yang sekarang kami boleh jadi sebagaimana kami jadi. Jadi bila ibu dengar tu, tengok tu, ibu rasa bila ibu tengok tu memang rasa macam teringatlah, dan ibu kata, ya Allah Tuhanku, besarnya jasa seorang guru sehingga dia boleh memberikan perbezaan yang sangat besar. Dan saya tengok, ibu tengok macam mana cikgu, dan walaupun dalam masa mengajar tu mungkin dah habis kelas dalam pukul berapa, 2 tinggalkan sekolah, tetapi balik rumah tu banyak lagi kerja-kerja yang nak dilakukan kan. Jadi hari ni kita nak fokus kepada nak bantu ibu bapa ni, sebab ibu bapa ramai di antara mereka sebenarnya menggaru kepala, ada yang hati ni menahan marah kerana anak susah sangat nak jadi rajin belajar. Boleh tak cikgu, perspektif seorang guru, apa yang menyebabkan anak-anak ni boleh menjadi malas belajar? Apa, dan itu satu. Yang kedua, kalau kita setakat tahu je tak guna kan. Jadi kita nak solusi dia. Cikgu, you are my superstar now, you take the stage. Itulah. Baik, terima kasih ibu. Baik, kepada semua penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, hai semua. Terima kasih kerana menonton. Jadi yang ada menonton sekarang, saya harap share dulu live ini, kerana live ini mungkin memberi manfaat juga pada orang lain. Mungkin memberi manfaat juga pada orang lain. Yang kedua, mungkin kita tak sempat nak tonton penuh pada kali ini. Bila kita tak dapat tonton penuh, kita dah share, nanti kita dah habis kerja, kita dah siap masak ke apa, ada waktu free, anak dah tidur ke, buka balik wall, ada live tadi, boleh tonton balik. Itu kelebihan kita share awal. Itu ke ceritanya? Ibu tak tahu tu. Ya. Jadi sebab tu kalau boleh live yang daripada siapa-siapa yang kita rasa sangat bermanfaat, sangat berilmu, share dulu kat wall sendiri. Share wall sendiri, kalau ada kerja tutup, tak payah tengok, tapi kita dah share. Pergi buat kerja,
Dah habis kerja, baru boleh kembali tengok balik. Walaupun dah live dah habis, boleh mula dari awal. Kan senang. Alhamdulillah. Dia kerana setiap daripada share kalian, dia boleh memberi impak pada orang lain. Boleh memberi impak mungkin pada adik-adik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Itu. Okay. Baik, terima kasih. Sekarang ada hampir 200 viewers, orang yang menonton sekarang. Tentang soalan ibu, kenapa murid menjadi malas? Soalan ni besar sebenarnya. Untuk ibu sudut sebab ibu pilih orang yang besar juga. Kenapa ni? Soalan dia why? Kenapa anak kita menjadi malas? Dia sebenarnya banyak faktor. Kenapa budak itu menjadi malas? Pertama sekali, antara faktor yang menyumbang juga sebenarnya adalah kita ibu bapa. Kita ibu bapa sebenarnya, kenapa cikgu saya pula dipersalahkan, anak saya malas saya dipersalahkan? Tak, sebenarnya anak-anak ini dia membesar pertama sekali dengan pengaruh, dia ada pengaruh 4 benda. Pertama sekali pengaruh ibu bapa. Pengaruh ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Sebabnya dia ibu bapa itu sebagai panduan mereka, idola mereka. Saya pernah saya pernah buat bukan saya pernah buat, ini saya selalu kat rumah saya main telefon apa semua. Jadi saya perhatikan anak saya selalu suka minta telefon, nak tengok BP, nak tengok benda tu, nak tengok benda ni. Sebab dia memerhatikan saya bermain telefon. Kemudian baru beberapa bulan sudah, saya pun kata aku nak cuba tunjukkan contoh membaca. Saya beli buku, banyak buku sebenarnya dah ada. Saya beli lagi. Cikgu juga menulis buku kan? Saya juga menulis buku. Saya beli, waktu tu saya tunggu wife saya dalam kereta. Saya buka buku, saya baca. Dan memang saya letak buku anak-anak dalam kereta. Letak. Bila saya buka, saya baca. Mula-mula anak saya yang nombor 3 tanya, ayah baca apa? Ayah baca buku. Oh, ayah baca buku. Kenapa ayah baca buku? Kita kena membaca lah, banyak cerita boleh tahu. Oh, dia bertanya, ada buku lah. Dia ambil tengok. Abang dia ambil tengok buku. Abang dia, adik dia ambil, dia tengok. Dia pun baca. Instant ya, cikgu? Saya tak suruh. Okay. Okay, faham. Murid dia lihat, sama juga anak dia lihat dan dia tiru perangai kita. Sangat banyak dia kopi perangai kita. Antara benda lain, antara merubah sikap anak kita benda lain adalah ilmu. Ilmu apa yang dia baca? Yang dia baca tu daripada kita tadilah. Apa daripada ilmu ni mampu mengubah anak kita menjadi, dia mendorong jadi murid macam mana. Kalau dia selalu baca cerita keganasan, dia suka tengok wrestling, mesti anak kita bergaduh dengan adik dia. Bukan bergaduh, dia main-main gaya wrestling. Betul. Ibu macam kecil. Oh, saya dulu cukup minat tengok wrestling. Abang saya minat tengok. Jadi habis je wrestling, memang kami bergusti kat rumah. Asyik kena marah je dengan mak. Habis dengan bantal atas tilam tu, kena smackdown, kena apa. Sebab dia mempengaruhi. Bila kita tengok Kitan pula, budak-budak, kita remaja, kita merasa nak jadi Kitan juga, nak berkungfu juga. Sebab itulah jadi bergaduh apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa itu dia akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Sebab itu saya sangat setuju dengan kartun baru Upin Ipin, Oma dan Hana. Dia memberi impak positif tau. Dia dah mula mengajar doa, dia dah mula mengajar adab, dia dah mula mengajar mendidik anak menjadi anak yang baik. Kenapa kena berpuasa? Cerita Upin Ipin ni. Dan cerita itu dibawa oleh anak-anak kita dalam kehidupan seharian dia sebab dia tonton. Jadi sangat-sangat penting mengawal bahan bacaan anak kita, apa yang anak kita baca. Dan yang ketiga adalah persekitaran. Persekitaran bermaksud surround dia. Siapa kawan-kawan anak kita? Pause. Okay. So sekarang ni ambil nota ya, tulis ya. Apa yang cikgu sebut tadi, satu adalah pengaruh ibu bapa. Apa yang ibu bapa tunjuk. Kalau ibu bapa tu rajin membaca, anak akan mudah rajin membaca. Ya. Jadi yang kedua, cikgu yang kedua supaya orang boleh. Yang kedua tadi ilmu. Apa yang mereka baca. Tadi ibu bapa sendiri memberi contoh. Yang kedua, apa yang anak kita baca, apa yang anak kita tonton. Sama ada bahan bacaan ilmiah. Tak kisah komik. Sangat-sangat banyak komik yang memberi impak positif. Yang memberi pengaruh yang baik. Sangat banyak komik Islami. Walaupun komik itu bukan komik Islami, tapi memberi nilai murni yang tinggi.
Sangat bagus. Sebab kita dulu ingat tak, zaman kita dulu ada Bambino, ada Bujal. Semua bahan bacaan. Bambino tu daripada zaman ibu lagi tu. Betul Bu, saya ingat. Saya sekolah rendah zaman saya pun sempat zaman seluar pendek tu sempat. Oh iya ke? Sempat sekejap. Lepas tu umur cikgu berapa sebenarnya? Berapa tapi umur ada Bambino, ada Bujal menunjukkan memang dari orang dulu dah kaji dah bahawasanya minat murid ni, minat kanak-kanak adalah bahan bacaan bergambar, berwarna, kartun watak. Watak mental, watak superhuman. Memang dah tu. Jadi tak ada masalah anak kita suka cerita kartun, suka baca bahan bacaan komik. Saya suka komik dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Saya kumpul Pendekar Laut, Dragon Ball, saya kumpul One Piece, saya kumpul banyak sangat komik saya kumpul. Saya minat komik. Sebenarnya dia macam novel. Dalam cerita dia, komik tak ada pengaruh buruk sangat sebenarnya. Manga dan sebagainya. Tak ada banyak sangat pengaruh buruk jika kita pandai pilih lah. Ya. Jadi, yang kedua tadi bahan bacaan apa yang kita lihat. Yang ketiga, tolong tulis ya. Pertama ibu bapa, yang kedua apa anak kita baca, apa anak kita tonton. Yang ketiga persekitaran. Persekitaran bermaksud macam mana kita punya anak kita terdedah. Pertama sekali anak kita adalah adik-beradik dia sendiri. Abang dia akan jadi contoh kepada adik. Kita jadi contoh juga pada dia. Mungkin kita duduk di kelompok, di kampung, sepupu-sepupu akan mempengaruhi anak kita. Percayalah. Saya balik kampung, anak saya tak suka pun mancing. Tak pernah ada pancing kat rumah saya. Sepupu dia nak mancing. Dia ikut sepupu dia pergi mancing, dia balik mengamuk nak pancing juga. Okey, tak ada masalah. Kita beli dia pancing. Tapi kita nampak sepupu dia mempengaruhi dia walaupun dia balik sekali-sekala je ke kampung. Sepupu dia main gasing, dia nak main gasing juga. Sepupu dia mandi parit, dia terjun parit juga. Dia mempengaruhi orang sekeliling. Selain daripada sepupu tu, yang paling banyak mempengaruhinya adalah kawan-kawan di sekolah. Siapa kawan anak kita di sekolah perlu kita ambil tahu sedari sekolah rendah. Sekolah menengah paling penting. Tolong ada anak remaja, sekolah menengah paling penting. Kenal pasti siapa kawan anak kita. Sebab saya pernah remaja dan saya akui saya bukan seorang yang nerd, bukan seorang yang remaja yang baik dari kecil. Kita tahu kita bergaul dengan kawan-kawan yang agak nakal. Kita sangat banyak taktik mengaburi mak ayah sendiri. Taktik daripada diri kita, daripada pengalaman kita, pengalaman kawan-kawan, sehingga kita mampu menipu mak ayah kita. Sebab you know now, right? Because sebab bila kita dah besar kita tahu taktik ni berjaya tipu ayah aku punya dulu. Jadi taktik yang sama memang benda ni dia berulang. Sebab tu kalau budak-budak nakal di sekolah rendah, budak nakal dia nak bohong apa semua. Kadang-kadang kalau budak tu besar sikit dah, budak tahun 5 tahun 6, cikgu saya bagi tahu anak murid saya, bagi tahu apa? Yang awak berlakon hari ni, cikgu dah berlakon 20 tahun lepas, tahu tak? Awak tak payah jumpa cikgu lah. Lakonan ni cikgu dah berlakon dah. Mana barang yang awak ambil tu? Lepas tu dia pun baru tunjuk mengaku. Jadi kita melalui zaman tu, jadi kita dapat detect lah antara benda yang sangat penting ibu bapa jaga adalah persekitaran anak-anak. Persekitaran anak-anak di sekolah adalah kawan-kawan. Sekolah rendah tak ada masalah besar. Sekolah rendah, sekolah menengah dia mula masalah besar. Mula remaja nak kenal, memberontak, nak tunjuk diri dia remaja, dia paling betul, ibu bapa, orang tua adalah musuh. Di zaman remaja. Di zaman ini juga dia nak cuba hisap rokok. Dia rasa nak tunjuk gangster tu cool. Perempuan pula nampak lelaki tu nampak gangster lah, ponteng lah, warnakan rambut lah, tudung dia disingkatkan lah. Dia akan rasa benda tu cool. Benda tu hebat. Aku hebat lah. Dan benda ni, kawan saya sangat ramai kawan yang bergiat aktif dalam aktiviti mencegah pornografi, aktiviti seksual awal kanak-kanak. Contohnya Syed Azmi, contohnya Akif Fairuz, contohnya Muhammad Fadli dan Johor tu. Dia memang aktivis benda ni. Dan sangat mengejutkan, remaja kita, anak-anak kita berbangga bila dia telah pecah dara. Perempuan ini sangat memalukan lah. Ini Melayu Muslim kita, dia berbangga, aku dah tidur dah yang tu. Laki tu paling hot dalam sekolah, aku dah tidur dengan dia. Semalam aku dah tidur dengan 3 orang sekaligus. Dia merasa bangga benda tu. Di awal remaja, umur 14 tahun, umur 15 tahun.
Sedangkan dia tak tahu sebenarnya itu sebenda-benda yang paling aib, benda yang paling meruntuhkan maruah dia hingga dia dipandang kecil nanti bila dia besar. Dia tak nampak benda tu. Remaja ni dia nampak, aku dah cuba hisap dadah. Benda ni dia menjadi kebanggaan. Aku dah cuba ekstasi. Aku dah cuba ke kelab malam. Mak ayah aku tak ada, aku lompat keluar pintu, boyfriend aku dah tak ambil, kami pergi berparti, aku boleh masuk lah, bos tu kenal boyfriend aku. Dia berbangga dengan macam ni. Aku dah minum arak tahu tak? Oh, minum arak ni aku dah tak pening. Mula-mula aku muntah gitu gini. Mereka berbangga melakukan kebodohan. Itu remaja. Itu remaja. Itu yang saya sendiri lalui dari zaman kecil. Dari zaman kita. Jadi kita tahu benda ni memang real. Dan bila orang bagi tahu benda ni sangat real, dan yang paling bahaya, jika ada ibu bapa di luar sana, dia dididik dengan sangat baik daripada kecil. Membesar menjadi orang yang sangat nerd, sangat muslimah, tudung labuh, tak pernah couple, tak pernah buat benda-benda yang mengarut, tak pernah derhaka pada bapa, tak pernah lompat keluar rumah, tak pernah hisap rokok, tak pernah sampai minum arak apa semua. Dia sangat baik dan dia sangka anak dia begitu. Itu paling bahaya. Sebenarnya sama ibu bapa kata anak dia baik di rumah. Kenapa cikgu kata gini? Anak saya sangat baik. Tak, bukan tak. Yes, kita didik mereka dengan baik. Once mereka dah ada akal sendiri, once mereka dah masuk alam remaja, mereka dah buat keputusan diri sendiri. Tanpa kita tahu dia memberontak. Kalau kita kata, saya baik anak saya tak ada rahsia dengan kita. Kata saya kurang percaya. Sebenarnya. Yes. Kalau anak remaja tak ada rahsia apa-apa dengan ibu bapa, maybe 10% je betul-betul ibu bapa boleh masuk jiwa anak-anak, betul-betul je. Dia boleh cerita. Kalau anak naluri suka pada seorang ni, naluri biasa. Kalau anak kita boleh cerita dia suka dengan orang tu, hari ni dia buat apa dengan orang tu, dia tengok orang tu, itu mungkin dia betul-betul kepercayaan penuh. Hari ni mama, hari ni saya pergi cakap dengan dia ulur tangan, saya tersentuh tangan dia, saya rasa seronok. Dia boleh cerita benda tu, maknanya mungkin betul-betul masuk. Kalau sekadar cerita, saya ada minat orang ni je lah. Kalau kita cuba selidik, saya ada minat orang ni, awak ada apa-apa tak? Tak ada. Dia masih ada menyorok benda-benda dia rasa takut kita marah. Benda-benda dia tahu dia jadi pada perkara macam ni kan cikgu, apa yang ibu bapa kita daripada ni topik kita ni anak malas belajar tapi sekarang dah luas ya. It's okay. Ini boy kata sembang santai berisi. It's okay. Cikgu, because you are passionate about this, you are seeing it, you are on the ground. You tengok anak, dan ramai yang datang pada ibu sebenarnya tanya, anak saya berlakon di rumah baik tapi di sekolah problem. Jadi sebenarnya kunci dia dekat mana cikgu? Apa yang menyebabkan macam tadi kan anak ni dia minat pada seseorang, dia cakap dengan mak ayah dia, lepas tu mak ayah dia atau cakap dengan mak dia, tapi apa yang ibu selalu nasihatkan, bila anak mula menyatakan sesuatu rahsia, kita meraihkan dan kita dengar rahsia itu. Kita jangan marah dan jangan kata kamu ni masa belajar kan sibuk dengan suka dengan orang. Tetapi untuk dia memahami bahawa itu adalah apa macam cikgu cakap tadi, itu adalah sesuatu perkembangan dalam kematangan emosi orang anak ya. Jadi kita ajar dia macam mana nak menguruskan emosi itu. Betul tak cikgu? So sekarang ni ibu nak minta tolong cikgu reinforce ya balik apa solusinya, macam mana untuk ibu bapa ni tak terjadi anak-anak macam ni. Maksudnya langkah-langkah yang kita boleh ambil lah. Nak jadi juga itu kuasa Allah SWT. Tawakalnya berusaha kan cikgu. Okay, silakan cikgu. Yes. Baik, persekitaran tadi macam ibu kata, bila anak datang meluah menunjukkan anak itu percaya pada kita. Dan feedback kebanyakan ibu bapa, benda tak bagus lah, tunggu awak besar dulu lepas universiti nanti bercinta lah, kahwin lah. Itu feedback kebanyakan ibu bapa normal. Sebab kita tahu benda tu akan menjurus buat dia jadi lalai belajar, mungkin dia akan mula dating, mungkin dia akan mula rosak dan sebagainya. Kita dah dapat nampak dah. Jadi mungkin juga kita pernah lalu zaman tu, kita tak nak dia lalu seperti mana kita lalu. Jadi awal-awal kita dah tolak, jangan mak tak benarkan awak bercinta, tak boleh, tak payah pengaruh dah gini. Pernah ada ibu yang hubungi saya, dia sampai pindahkan anak dia dari sekolah tu sebab bercinta. Sebab dia larang anak dia bercinta, dia pindahkan anak tu ke sekolah lain. Dan anak tu merontak, lari pada rumah berhari-hari, dia call saya, cikgu mau nak buat macam mana. Dan dia dah follower saya pernah jumpa dia sekali saja dengan anak tu. Dia bawa jumpa ni cikgu anak saya ni.
Tolonglah cikgu nasihatkan dia. Saya pun Allah Akbar, macam mana ni? Sebabnya ibu bapa terlalu menolak benda tu. Yes. Jadi kira jangan terlampau menolak tetapi untuk mendengar. Macam ibu cakap tadi, yang ibu Nur saya cakap tadi, bila anak meluahkan, pertama sekali raikan. Nombor satu kena raikan, kita syukur anak kita percaya pada kita. Nombor satu. Ya, Yang kedua, kita bimbing dia menggunakan perasaan naluri yang semajadi ini ke arah yang betul. Sama, selalu juga saya bagi tahu, gadget kita sekarang bukan lagi, kita tak boleh sekat dah teknologi anak-anak. Gadget punca ramai anak bermasalah, masalah sosial banyak melalui gadget. Sampai ada orang tak nak bagi langsung gadget. Lihat hari ini, bila PKP, bila pembelajaran secara online, ramai murid tak pandai menggunakan gadget. Ramai murid. Betul. Sebab kita tak bagi anak kita guna gadget, kita takut dia rosak. Tapi sebenarnya kita kena didik anak mengikut zaman mereka. Ibu suka yang tu. Ibu suka tu. Jadi sama, gadget orang boleh guna. Jangan layari benda ni. Benda ni tak bagus. Ini game ni tak bagus. Apa yang bagus? Ini bagus. Sama juga bila naluri tu, macam mana boleh saya suka kat orang ni, boleh tak? Mula-mula kita terangkan. Saya selalu, murid ada bagi tahu saya. Murid tahun 6 ni dia mula menggatal lah. Murid tahun 5, tahun 6 dia suka orang ni. Dia percaya kat kita kan. Dia sampai couple dengan murid sekolah menengah. Benda pertama saya bagi tahu mereka adalah, pertama sekali, naluri suka kepada berlainan jantina itu normal. Kalau sesama jantina ni abnormal, tak normal. Perempuan suka perempuan, lelaki perempuan ni tak normal, ini dilaknat, ini sangat bahaya. Tetapi, itu kena pandai bagaimana nak tarik tu balik. Kalau kita jadi stop bila dia lagi. Bila awak ada suka kepada perempuan kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan, itu normal. Itu normal. Dan dari situ kita didik mereka. Kita sangat normal. Cikgu dulu pun suka pada orang ni. Tetapi kita kena tahan diri kita daripada melakukan gini. Kita jangan sekali biar-biar. Saya selalu pesan kepada murid saya. Jangan sekali biarkan mana-mana tubuh badan awak disentuh oleh pasangan walaupun awak suka orang tu. Tangan pun jangan sentuh. Betul. Walaupun awak suka orang tu, Jangan binarkan. Itu antara yang saya cukup tekankan kepada murid-murid saya. Sebab saya selalu bagi tahu, remaja adalah zaman paling bodoh kita nak cuba segala benda. Dan saya memang betul terang dengan murid saya tahun 6, saya terus terang. Saya terus terang tentang kiss rokol, tentang bawah umur. Saya terus terang. Sampai mereka kata, cikgu benda gini tahu. Awak tahu tak benda ni tahu? Dari mana awak tahu? Memang mereka tahu sendiri. Mak ayah mereka takkan bercerita. Seks, tentang onani, tentang percintaan, tentang benda gini. Jadi kita kena terus terang, sebabnya ia mempengaruhi anak kita. Sangat mempengaruhi. Jadi persekitaran itu nombor 3 tadi. Yang mempengaruhi anak kita, rajin belajar ke, sikap anak kita ke. Dan yang terakhir sekali, saya kata ada 4 benda tadi. Yang pertama, ibu bapa. Yang kedua, ilmu dan apa dia tonton. Yang ketiga adalah persekitaran. Yang keempat adalah makanan. Makanan ni daripada hadis Nabi lagi. Makanlah benda yang baik-baik, apa semua tu. Makanan ni kalau kita baca kisah-kisah ulama-ulama besar, Imam Syafi'i apa semua, bagaimana ibu dia menjaga makan. Menjaga makanan daripada benda yang sangat halal. Makanan apa yang mencerdaskan otak, makan badam, kacang apa semua tu. Kalau Yahudi, saya pernah terbaca macam mana Yahudi menjaga makanan dia daripada dalam perut. Lepas tu bila fasa ke minggu ke berapa anak ni, ibu dia akan buat latihan matematik sangat banyak. Padahal anak tu dalam perut. Saya pernah baca artikel tu. Saya pernah terbaca. Dan bila ada satu tempoh waktu ni, entah berapa minggu, saya lupalah minggu tu. Ibu dia akan bermain alat muzik, bermain piano, bermain gitar walaupun dia tak pandai, dia cuba belajar. Dia mula nak didik anak sejak daripada dalam kandungan. Jadi konklusi daripada artikel tu dia kata, jadi tak hairanlah bangsa Yahudi ini walaupun mereka sikit dalam dunia, mereka menguasai dunia. Mereka boleh kuasai Amerika. Mereka boleh kuasai negara-negara besar berpihak pada mereka. Sedangkan Zionis ini hampir pupus, dibunuh oleh Hitler. Di Jerman hampir pupus, tinggal sikit sangat. Ditendang kepada Austria ditendang balik, masuk balik ke Palestin nak menuntut hak mereka. Sekarang mereka jadi kuasa besar. Dalam filem-filem Hollywood sangat ramai pengarah drama Yahudi mempengaruhi kita dengan filem-filem pula. Dia punya taktikal yang sangat-sangat hebat. Kenapa? Bila dikaji rupanya
makanan daripada seorang ibu itu daripada awal kandungan sangat-sangat penting. Jagalah makanan. Cuba tengok Imam Syafi'i kita. Bila dia pernah satu ketika dia nak baca hadis tetapi terlupa. Dia istighfar dia kata mungkin ini ibu dia pernah minum susu kambing ni tuan tu lepas. Bukan dia tak makan, ibu dia waktu mengandung beli susu kambing itu tuan kambing tu tak jaga elok-elok, tak ada, mungkin kambing tu pernah terlepas makan tanaman orang. Efek dia tengok berjangkit. Begitu halus. Begitu halus. Kalau lihat ulama-ulama dulu memang sangat-sangat halus bab adab terhadap ilmu, dia kaji satu-satu sampai ke makanan. Jadi para ibu bapa, jaga makanan kita sewaktu kita mengandung, dan dalam mengandung sangat-sangat penting. Tolonglah baca Quran, surah Yusuf, surah Maryam, surah apa-apa. Ibu nak jack sikit-sikit ni. Yeah. Masa isteri mengandung, suami kena banyak tunjuk kasih sayang. Cikgu tolong cakap sebagai seorang lelaki tu cakap please. Yes, dan suami sangat-sangat memain peranan penting dalam membentuk anak sejak dari kandungan. Sebab tu Melayu kita, adat Melayu sebenarnya, orang kata adat, benda ni sebenarnya berkait rapat. Isteri aku mengandung, aku tak boleh memancing. Suami dah tak boleh memancing. Kenapa? Takut kena ikan, nanti anak mulut. Betul. Orang dah jaga dah. Ada ular. Suami yang isteri mengandung tak berani pukul ular sampai mati. Kalau orang dulu-dulu, orang kita je sekarang dah makin tak menjaga benda gitu. Dia sangat menjaga kaitan-kaitan gitu sebenarnya. Dan macam ibu kata, tolong jaga perasaan isteri, kasih yang banyak pada isteri. Macam hari ini media sosial dipenuhi oleh wanita. Setiap kali salah lelaki berceraikan isteri ke, lelaki kahwin lain ke, Alif Sata pukul isteri ke, macam benda-benda gitu. Dia sangat Alif Sata, bukan Alif Sata. Alif Sata, Alif apa? Alif Sata tu baik. Alif Sata tu baik. Alif apa lagi seorang? Alif dia seorang lagi. Alif seorang lagi. Okey, Alif seorang lagi. Saya tak kenal sangat. Nasib baik ibu betulkan. Jadi bila ada isu-isu gitu, cuba lihat kemarahan kaum wanita. Dia sangat-sangat marah. Sebenarnya marah itu betul sebab dia reflect daripada perasaan dia. Dia letak diri dia di situ. Apa yang paling penting lagi? Apa yang paling penting, seorang ibu inilah yang mendidik generasi akan datang. Betul. Dia didik macam mana lelaki akan jadi. Dia nak lelaki baik patutnya macam ni. Kalau tulis artikel tentang lelaki idaman wanita, like punya banyak, share punya banyak. Oh, lelaki ni jadi imam kepada isteri, tolong memasak, tolong isteri urut, faham hati isteri, hadiahkan isteri itu, ini. Tapi sedangkan dia di rumah, dia membesarkan raja. Anak lelaki duduk saja. Dia tak perlu buat apa. Tak memasak, tak mengemas. Anak lelaki boleh arahkan kakak perempuan, adik perempuan arah. Mak nak air, mak nak itu, nak ini. Anak dah umur 14 tahun kot. Kalau bulan puasa, anak lelaki portion dia lagi banyak pada anak perempuan. Kita bila berlaku di luar sana, ada lelaki duduk saja mengarah isteri itu, ini, kita sangat marah. Sedangkan di rumah kita membesarkan lelaki seperti itu. Nampak betul. Tak? Jadi kita sekarang very powerful. Kita sekarang sebagai ibu, kita sekarang sebagai bapa, kita sedang mendidik, melahirkan, kita sedang menjadikan lelaki bagaimana di masa akan datang. Kita sebagaimana kita nak lelaki jadi macam mana, perempuan itu akhlak macam mana, kita yang didik anak kita sekarang. Okay, jika pause. Semua orang tarik nafas. That words yang cikgu cakap is very powerful. Sebab ibu pun selalu beritahu, kalau you are unhappy with what you see in your husband sekarang ini, maafkan dia, but you didik anak lelaki you tu untuk menjadi sebagaimana lelaki sepatutnya memegang tanggungjawab. Pause kat sini, tarik nafas, because this word yang cikgu cakap ni is very important. Sebab apa? Anak malas ke, anak apa ke, dia berpunca daripada pucuk pimpinan dalam keluarga. Setuju. Jadi macam cikgu tadi, instant anak ambil buku. Sebab dia macam mana tahu? Orang lelaki ni, ayah ni, dia ada extra power. Power dia, apa dia kata tu sangat menusuk. Ibu ni dia punya power lain.
Bukan tak ada power juga. Lain. Jadi bila semuanya memainkan peranannya betul, itu yang kita boleh jadi satu generasi yang baik. Jadi insya-Allah ya, didik anak. Macam mana tadi cikgu ulang sekali lagi perlahan sikit supaya masuk dalam jiwa ni. Cuba sekali lagi cikgu ulang balik point tu. Jadi apa yang kita nak lelaki itu, bagaimana sebenarnya kita lah tanggungjawab kita mendidik generasi kita. Jika semua ibu bapa ni yang menonton ni, beratus-beratus orang ni, sebarkan kepada orang lain benda yang sama, sebarkan kepada adik-beradik, saudara mara, kita lah ibu bapa, kita lah nak lelaki masa depan jadi macam mana, perempuan masa depan jadi macam mana. Kita tanggungjawab kita, masa depan nanti kita akan dapat lihat sangat besar perubahan. Betul. Sangat besar perubahan. Kes-kes yang penderaan sangat-sangat berkurang. Kerana apa? Kerana kesedaran ibu. Yes. Ibu ini adalah pengubah dunia tau. Dunia, bukan lagi keluarga. Tapi dengan syarat semua mesti ada kesedaran yang sama. Semua mesti ada kesedaran yang sama. Kita mampu merubah masyarakat, mampu merubah negara, mampu mengubah dunia. Sebenarnya, Ibu pos ini? Pos? Betul tak? Ini juga satu kepercayaan. Bila ada seorang wanita itu dengan penuh kesedaran, educate, mempunyai ilmu, mempunyai penuh kasih sayang, dia juga boleh mengubah suami dia ke arah menjadi seorang lelaki yang lebih hebat. Betul tak? Betul. Setuju. Berbeza. Orang berilmu dengan kurang berilmu ni. Orang berilmu ni kita nampak tindakan dia sangat wise. Sangat jauh. Dia boleh nampak jauh tau. Orang nampak efek dia, kenapa kau buat gini? Kau ni patutnya kau lari daripada suami kau gini. Tetapi dia ada perancangan dia. Berbeza dengan orang yang terus redha dianiayai. Berbeza. Berbanding dengan orang yang ditakdirkan Tuhan dapat suami yang tak baik. Tapi dia ada ilmu untuk tackle balik suami dia menjadi kembali penyayang. Dia ada taktikal dia macam mana menggunakan anak dia sebagai pengerat kasih sayang semula. Ini sangat-sangat luas isu ni, Bu. Tapi sebenarnya tolonglah para wanita sekalian, tolong berilmu. Berilmulah, ilmu cara didik anak, ilmu rumah tangga, kena ada ilmu. Dan sebenarnya kalau kita luaskan bacaan kita, Bu ya. Kalau luaskan bacaan kita, cuba cari artikel luar negara. Biasanya artikel dalam English lah. Di Europe, di Spain, di mana-mana pun mereka memang sangat mengutamakan peranan ibu. Dia kerjaan mereka sendiri menggalakkan bahawa ibu ni mempunyai kuasa yang sangat besar untuk mengubah ekonomi negara sekalipun. Betul. Dengan support ibu ni. Itu sangat sebab ibu ada program Strong Ladies Mastery Class. Yes. Mana ibu bantu para wanita ni. Because wanita ni sebenarnya kita kena sedar kita ni madrasah pertama anak-anak kita. Yes, madrasah utama anak-anak. Guru pertama bagi anak-anak adalah ibu bapa. Tolonglah. Betul. Ibu nak tanya ni, banyak kan Cikgu Fadli share ni, korang rasa cukup ke sekali je ibu nak jemput beliau ataupun boleh nak jemput lagi? Banyak ni topik ini saja pun tak habis lagi. Topik ini saja dah habis sejam dah. Ya. Okay. Jadi siapa kata nak lagi cikgu namanya kami cikgu boleh jemput ibu boleh jemput cikgu. Boleh je sama ya. InsyaAllah. So tulis situ nak. Mungkin ada penonton yang ada soal jawab, nak ada soalan. Sebenarnya ada. Ibu nak baca sikit kat sini. Ada dah tulis apa yang cikgu ni. Jadi tadi ibu ternampak soalan dia. Sekejap ya, ibu cari balik. Suara ibu agak perlahan, kuat sikit. Boleh tak ibu? Perlahan ke? Okey, jelas, saya jelas. Mungkin you have to, tak tahu ibu dah letak sini. Tak apa, thank you for the feedback. Okey, tengok jap. Ada tak soalan-soalan? Buat jawapan soalan tu banyak yang dah bagi jawapan dah cikgu. Ada soalan daripada, ya Allah cepat banyaknya soalan dia. Cikgu kejap. Okey, jap. Ya Allah, Tuhan kerja lompat-lompat ni. Ibu tak nak baca pun tak sempat ni. Kejap. Ada yang tanya tadi, anak dia suka main gadget. Tapi anak dia suka main gadget. Macam nak buat? Lebih kurang itulah maksud dia soalan tu. Anak dia suka main gadget. Jadi macam mana nak buat? Nak kurangkan main gadget tu. Okey cikgu, sila jawab. Dan kita ada masa dalam lebih kurang setengah jam ya cikgu. Dan cikgu ada benda nak announce juga kan kejap lagi. Sama kita. Yes. Baiklah. Kalau anak suka main gadget, macam mana nak ni dia?
Macam mana nak kawal dia. Kawal dia. Kawalan gadget sepenuhnya pada ibu bapa. Saya mengawal anak saya bermain gadgetnya. Saya tak pernah benarkan dia memegang telefon. Dia ada gadget mereka tersendiri. Ada 2 lebihan telefon lama sebenarnya. Saya tak belikan baru. Telefon dah slow dah semua. Kita pun tukar telefon lain. Telefon tu kata, okay, ini milik abang, ini milik adik. Tetapi saya tak benarkan dia pegang 100%. Dia kena minta izin untuk guna. Dan bila dia minta izin, kita boleh minta sesuatu dengan dia. Boleh nak main, kena hafal CP2, baca CP2. Boleh nak main, cuba bacakan beberapa vocab ke apa benda. Ibu suka tu. That's nice, that's good, yes. Okay, nak main, cuba baca surah Al-Fatihah, cuba baca doa iftitah. Supaya dia own it. Dia sebenarnya menilai tinggi that opportunity tu. Yes, very good. Jadi bila dia dah baca baru kita bagi. Kalau dia belum kuasai, okay, kita akan bagi okay, ayah bagi setengah jam. Lepas setengah jam kena pulangkan, pergi hafal balik CP4, dapat baca hafal CP4 dengan lancar, ayah bagi lagi setengah jam. Dengar tu sayang semua. Ini teknik yang sangat bagus. Sangat bagus ni. Sebab kenapa tahu? Anak kita sangat gila gadget tau. Dia sangat-sangat nak main gadget. Dia ada game yang perlu disambung-sambung misi dia. Dia ada cerita yang dia perlu tonton. Dia sangat gila pada gadget. Jadi dia sebab minat sangat, dia akan sanggup lakukan apa saja. Masa ini kita gunakan peluang itu, suruh dia hafal kunut ke, hafal CP, hafal grammar, vocab, apa benda, apa berkaitan dengan pelajaran yang kita tahu manfaat pada dia. Itu caranya. Dan jika saya antara petua paling besar, ramai motivator datang bagi tahu, jangan benarkan anak remaja tidur dengan gadget. Ini paling ramai kita lakukan sekarang. Kita bagi kebebasan anak tidur dengan gadget. Sebabnya kajian menunjukkan waktu di dalam bilik paling ramai remaja 13, 14, 15 buat video call kepada boyfriend mereka, kepada orang luar yang dia baru kenal dalam Bigo, chat lah apa benda. Mereka video call, mereka berbogel, mereka beraksi gairah. Benda ini dirakam, benda ini memang disebarkan, dikumpulkan oleh geng-geng peminat. Dia ada peminat pedofil ni yang minat pada kanak-kanak. Sekejap ya cikgu. Sekejap ya. Inilah yang dinamakan zaman buka. Inilah cabaran zaman buka. Cabaran ini sangat besar. Cikgu bercakap dari hati ni. Saya cakap terus terang ni. Saya tak selindung supaya kita sedar ada bahayanya membenarkan anak kita tidur dengan gadget. Dia boleh guna sampai malam. Dengan syarat guna di ruang tamu bersama kita. Semua kena masuk bilik, okay, charge kat luar. Ataupun charge kat bilik mak. Gadget tu tidur dengan mak. Itu lebih selamat. Biarlah orang kata kita mengongkong. Sebenarnya kita tak mengongkong. Kita menjaga dia daripada rosak. Remaja kita memimpin kan cikgu? Bukan mengongkong. Kita memimpin. Sebab gadget ni adalah power. So with power come responsibilities. Jadi kalau kita bagi dia macam cikgu cakap, kita bagi dia kena exchange dengan sesuatu kerana untuk dia tahu ini adalah sangat bernilai dan dia kena faham macam mana nak guna sesuatu yang sangat berharga ini dengan baik. Betul tak cikgu? Betul, sangat setuju. Sebab remaja adalah bodoh. Dia sangat-sangat dangkal, pemikiran dia sangat-sangat bodoh, sangat singkat. Sebab apa saya beritahu? Sebab saya pernah remaja. Tuan-puan pernah remaja. Tuan-puan tahu benda paling bodoh kita lakukan adalah waktu remaja. Jadi kita Ibu tu saya cakap tu. Ibu kena cakap kat situ. Ibu memang tak tahu selok tu. Sebab ibu adalah seorang remaja. Masa ibu remaja, I was a very straight person. I was innocent. I was pengawas, tak pernah panjat pagar, tak pernah semua benda tu. Jadi that's why ibu suka berganding bahu dengan orang yang memang dia tahulah selok-belok ni semua. Sebab ibu sedar zaman sekarang ni kita kena sangat perhati anak-anak kita. Kita kena sebab apa dia punya cabaran dia tu. Dia nak especially remaja, dia nak get into dia punya group dia tu, peer group pressure dia tu sangat menekan. Itu yang ada case yang share sikit. Perkara ni sangat penting ya untuk saya yang tahu. Bila dia masuk dalam dia nak masuk dalam satu kumpulan dia, kalau kumpulan tu kata kalau kamu masih ada dara, kamu tak boleh masuk.
Betul tak? Benda tu wujud. Serius. Dan dia kena. Walaupun ibu adalah seorang yang dulunya straight, but I know all this because I read and I have helped many people yang ada problem macam ni. So thank you cikgu. Thank you so much. Dari hati ke hati ni cakap ni. Okey, teruskan cikgu. Okey, yang terakhir lah sebelum kita tutup, sebelum kita bincang apa program kita ke kan. Jadi yang terakhir sekali, saya baru menulis 2 hari lepas tentang jangan memandang rendah potensi anak-anak kita. Termasuklah yang malas membaca sekarang. Dia boleh berubah sikapnya. I love that. Yes. Berubah kerana apa? 4 benda tadi. Ibu bapa, apa dia baca, apa dia tonton, persekitaran, makanan. Dia boleh berubah benda ni dari masa ke masa. Jika hari ini dia malas, dia takkan malas lama-lamanya. Kalau hari ini dia rajin, dia mungkin juga tak rajin selama-lamanya. Sangat ramai kawan saya sekolah SPP, budak, genius, dapat straight A, UPSR, PT3, SPM straight A, masuk universiti, dia lingkup. Bukan sebab dia tak pandai, sebab dia tak pandai membiasakan diri manage masa. Tiba-tiba dulu ada cikgu arah itu ini, sekarang dia bebas. Dulu ada mak bapak, sekarang di universiti bebas. Dia bebas, tak ada orang arah, dia sendiri yang tak pergi kelas, mula lepak gini. Ya, betul sangat. Thank you cikgu. Kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah orang-orang hebat, contohnya Albert Einstein, 4 tahun, umur dia 4 tahun baru boleh membaca, baru boleh bercakap. Boleh bercakap, betul. Betul kan? Itu orang tak tahu tu. Ramai orang tak tahu tu. Sir Isaac Newton dianggap murid yang bodoh. Thomas Edison pun sama. Thomas Edison lah antara yang paling kesiannya. Paling kesian kenapa? Guru dia menulis surat kepada ibu dia. Dia tak tahu baca. Dia bawa balik tunjuk ibu dia kata, "Bu, cikgu saya bagi surat ni, seronok ni. Ibu baca kan?" Sebab dia tak pandai baca. Ibu dia baca. "Anak awak mempunyai potensi yang sangat besar. Anak awak ni bijak, anak awak ni sangat hebat." Thomas Edison dengar daripada mulut ibu dia, pujian daripada cikgu dia, dia sangat bangga, sangat gembira, dia terus belajar. Dan bila dia besar, dia pandai baca, dia jumpa surat tu balik, ibu dia dan dia jumpa bawah katil, buka baca. Apa yang cikgu dia tulis tahu? Anak anda tak ada harapan. Anak anda tak ada harapan nak jadi apa-apa. Anak anda sangat-sangat menyusahkan kami. Gitulah lebih kurangnya. Anak anda ni sangat bodoh, lebih kurang gitu. Tak ada harapan, tak ada masa depan untuk anak anda. Dia baca, dia menangis. Dia kata, jika ibu aku dulu baca apa yang cikgu aku baca, aku tak akan jadi seperti aku jadi hari ini. Dia pasti dah broken. Dia akan hilang patah semangat dah. Tetapi nampak tak permainan ibu dia? Jadi mak ayah yang ada sekarang, yang tonton sekarang, tolong jika anak-anak kalian diperkecilkan orang lain. Mungkin abang kita, adik kita, sepupu kita asyik membanding beza. Anak awak tak dapat A ke UPSR? Anak awak ulihan ke? Anak awak tak pandai ke? Anak awak tak boleh masuk SBP atau SM ke? Tak seperti anak saya. Jangan peduli benda tu. Kita terus push bagi kita ibu ni. Kita hari-hari dengan dia. Kita bapa ni. Kena bagi tahu anak kita mesti boleh. Anak kita mesti boleh. Thomas Edison cipta 1000 mentol sebelum menyala. 1000. Kalau orang kata ciptaan dia tak akan berjaya. Tapi apa dia buat? Dia tak berhenti. Kenapa dia tak berhenti? Daripada dia kecil dia dapat motivasi daripada orang paling rapat dengan dia, seorang ibu. Jadi semua ibu yang menonton, kuasa kalian sangat-sangat hebat. Tolonglah. Jika anak kita disleksia, menulis terbalik, anak kita ada autism, mild ke berat ke, tak kisah. Anak kita slow learner, masalah pembelajaran, belajar sangat perlahan, tak kisah. Terus kata dia boleh, terus cakap benda baik-baik. Jangan keluar ungkapan daripada seorang mulut ibu, bodohlah kakak ni, benda ni tak boleh buat. Jangan. Saya sebagai seorang guru, saya tak pernah biasakan mulut saya menyebut bodoh pada murid saya. Padahal bukan anak tu. Kita anggap mereka macam anak kita. Saya tak pernah menyebut bodoh. Paling marah pun, kenapa tak boleh buat ni? Cikgu dah terangkan kan tadi. Ini habis. Setakat tu je. Juga ni. Tapi untuk ungkapkan bodoh, sangat-sangat susah nak ungkapkan. Dan malu saya nak cerita, ada guru yang suka sebut benda-benda gini. Malu saya nak cerita. Dan bila kita nampak guru anak kita berkata begitu pada anak kita, percayalah, kat rumah dia pun dia kata gitu ke anak dia. Itulah sikap. Percayalah. Jadi tak payah duduk terasa hati sangatlah. Dia kata, ibu muda
Cikgu anak saya mendoakan anak saya bodoh ni selalu sebut bodoh. Percayalah, kat rumah dia pun dia memang maki hamun gitu. Suami dia tak silap-silap, suami dia pun dia sebut bodoh. Mungkin guru tu perempuan lah, guru lelaki. Kalau guru tu lelaki, guru tu mungkin maki hamun isteri dia bodoh, anak dia bodoh. Jadi kita ni kan cikgu, kita ni bila kita tengok cikgu yang macam tu, kita kena go into the satu perasaan timbang rasa walaupun benda ni susah, dan kita doakan semoga dia mendapat taufik dan hidayah, sebab dia the person is going through something really bad in dia punya life. Dan mungkin ada masa silam dia pernah didera, dia pernah dicaci maki. Dia benda tu berkait dan masalah hati dia. Biasanya kalau Prof Mahaya, kalau saya cakap dia tentang orang ini, dia kata kesian Fadli, you tahu tak? Ya, kita kena kesian ke orang macam tu. Kan kata kenapa bola? Okey, dia kata kalau rumah orang tu terbakar, awak kesian tak awak pergi bersorak tengok rumah orang terbakar? Kesianlah, dia hilang harta dia. Sama juga orang yang bercakap benda mengarut, orang suka dengki ni, dia ada kerosakan hati dia. Orang yang rosak hati ni, dia akan dapat apa? Kalau kita melalui agama, dia akan dapat banyak benda buruk, yakni dosa lah. Dia mengumpat orang, dia caci maki orang, jiwa dia penuh kekusutan. Orang yang banyak dosa ni mendekat dengan apa? Mendekat dengan neraka. Jadi tolong jangan melawan dengan orang macam ni. Ini Tolong kasihan kat dia. Kita doakan dia semoga hati dia tenang, semoga dia Allah ampunkan dia, Allah ampunkan kita. Semoga kita berbaik-baik dengan dia. Dia nak apa, kita cuba bagi dia apa dia nak. Dia nak dengan kita ajak dia join. Mungkin dia nak sangat duduk sama dengan kita. Orang dah selalu gitu. Saya rasa wah macam tu rupanya, betul. Jadi bila ada contohnya guru anak-anak kita sendiri pun, saya tak nak backup guru hari ni. Memang betul ada cikgu macam tu. Jadi cikgu tak betul, tak baik, saya sendiri rasa kesiannya kat dia ni. Kesiannya. Kalau benda tu saya boleh tegur, guru-guru muda saya akan tegur direct. Tak elok kamu buat gini. Sebenarnya cara macam ni lagi elok. Tapi kalau orang tu orang yang lebih berusia, orang yang ada jawatan, PK ke, GB ke ataupun pegawai, jadi kita hanya boleh lahirkan simpati je lah. Kesiannya dia, semoga dia dapat gini. Kita doakan dia, sentiasa kan begitu. Kita cubakan benda tu. Kita cuba buat benda gitu. InsyaAllah. Itu sebenarnya kita panggil akhlak. Yes, itu akhlak kita. The moment kita tengok orang yang dalam, this is what we call unlovely. Ini Pak ni ibu berulas paling power. Ini memang bidang kepakaran ibu, bidang pembentukan rohani. Kita sama-sama ada kekuatan. Ibu sebenarnya just nak beritahu dan reinforce apa yang cikgu cakap tadi, sebab ramai ibu bapa helpless bila ada guru-guru yang macam ni. Jadi ibu nak cakap, you are not helpless, you have the power, because apa yang you cakap on top of apa yang cikgu tu cakap is more important to your children. Ingat tu, kalau ada kita tak payah cikgu lah, orang lain atau atuk dia sendiri pun, atau ayah dia sendiri pun, kalau yang masalah tu ada ayah atau mak dia sendiri pun, kalau ayah, kata-kata kita membawa kesan pada anak itu, to say it dari hati dengan sangat-sangat ikhlas, and tengok mata dia and cakap, you have high potential. Macam mana yang Mak Thomas Edison cakap kan, because that matters. Siapa menonton, tolong tulis poin ibu sebut tadi. Tolong tulis bahawa, tulis poin dorongan seorang ibu sangat penting. Kata semangat seorang bapa sangat-sangat penting. Walaupun anak kita nakal, walau anak kita tak pandai, walau anak kita malas, dorongan itu penting. Yes, dan satu lagi ibu nak ingatkan kepada guru-guru yang sangat dedikasi. You berjumpa dengan anak-anak yang pergi ke sekolah tak makan ataupun anak yang problem. Kenapa? Mak ayah tak tahu manage diri mereka sendiri dan mereka pergi sekolah dalam keadaan sangat sedih. But your words matters. Yes. Your words, cikgu, matters. Because why? You betul-betul yakin dia boleh. And if we were to trace anybody who are successful in this world, dia mesti dia telah berjumpa dengan seorang yang sangat-sangat memberi kesan dalam hidup dia. Saya ada satu nasihat untuk dikongsi bersama. Nasihat ni pertama sekali saya tuju pada diri saya. Ini nasihat untuk kawan-kawan cikgu, kawan-kawan guru yang menonton live ini. Macam bonda yang macam ibu Ros cakap, tolong
setiap patah perkataan kita ini sangat-sangat memberi kesan kepada murid kita. Sangat-sangat tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari, ada orang anggap budak itu darjah 1, nak kata apa dia budak tu tak ingat. Tak, dia simpan di sini, simpan di hati. Dia simpan di dalam ini ingatan sampai besar. Saya pernah ingat saya ajar PJ je murid tahun 1. Murid cikgu ada belajar PJ. Saya pun ajar juga PJ. Murid dalam PJ ada 2, PJ jasmani, PK kesihatan. Kesihatan dalam kelas. Kita belajar pemakanan seimbang apa semua. Seorang murid ni langsung tak pernah bercakap. Murid ni tak pernah bercakap, dia pendiam. Dia boleh bercakap. Dia sangat pendiam. Dia mungkin ada ciri-ciri istimewa tu sikit ada. Tak pernah bercakap. Nenek dia setiap hari hantar dan ambil anak dia di sekolah. Anak orang kaya. Nenek dia ada driver sendiri. Lepas tu dia mengajar di Melawati. Satu hari, saya nak balik, nenek dia tunggu. Cikgu Fadli tunggu. Kata kenapa? Saya nenek kepada Masya Allah, lupa dah. Tadi terlintas nama murid tu. Murid tu sekarang dah sekolah menengah, dah form 5 sekarang. Ryan, Masya Allah. Nama dia Ryan, saya ingat lagi. Nama dia Ryan. Saya nenek kepada Ryan. Ryan sangat suka pada Cikgu Fadli. Sebenarnya saya tak recognize pun murid dia kelas sebab dia pendiam. Dia bukan murid yang dikenali. Saya ingat muka dia bila dia bawa sekali, oh Ryan. Tahu nama dia, ingat nama dia sebab dia sangat pendiam. Tapi murid ni tak langsung tak rapat dengan saya. Bukan datang depan tanya, bukan selalu pegang heret tangan ke, sebab dia pendiam. Saya ingat lagi saya mengajar tentang topik piramid makanan. Saya kata kat rumah jangan dah makan jajan dah. Jangan makan jajan. Jajan ini bahaya. Jajan ini kalau ikut gini. Awak kalau boleh makan. Tengok piramid nombor 1 ni susu. Kena susu ni beri awak vitamin. Awak jadi lebih segar. Awak gini. Kita bagi ni. Dia terkesan, nenek dia bagi tahu, cikgu terima kasih cikgu ajar anak saya pemakanan. Anak saya tak nak makan jajan dan lepas tu. Dia sangat suka. Setiap hari dia paksa menangis-nangis nak beli memi, nak beli twisties, nak beli chickedis apa benda ni. Tapi lepas cikgu ajar, dia tak nak dah. Saya belikan pun dia tak nak. Dia suruh buang. Dia kata Cikgu Fadli kata makanan ini bahaya untuk kesihatan. Suruh minum susu, suruh makan roti, suruh makan gini ikut piramid ni. Saya terkejut. Kenapa tahu? Saya tak pernah expect datangnya daripada murid pendiam seperti ini. Saya tak terkejut jika murid yang bijak selalu jawab dalam soalan. Cikgu saya nak jawab. Saya gini. Murid nombor 1 dalam kelas. Saya tak terkejut. Ryan ini kedudukan dia hampir-hampir belakang. Murid yang slow. Dia sangat pendiam. Tak pernah berhubung dengan saya. Selepas nenek dia cakap macam tu, selalu saya pergi ke tempat dia. Ryan buat macam mana? Saya selalu. Dia sangat-sangat seronok saya menghargai dia. Sebelum ni kita tak sedar sebab dia pendiam sangat kan. Kita bukan nak menafikan dia, tapi dia sangat pendiam. Lepas tu saya bagi tumpuan, dia sangat-sangat suka pada saya. Dia sangat-sangat sayang pada saya. Saya boleh kata macam tu je. Apa saya bagi tahu dia akan percaya. Gitu. Alhamdulillah cikgu. Allah. Jadi kepada kawan-kawan cikgu, kawan-kawan guru, tolong. Macam ibu kata, our word matters. Our word. Perkataan kita ni sangat-sangat matters. Sangat-sangat penting kepada anak murid kita. Tolong jaga mulut kita, cakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Tolong minta maaf bila kita salah. Betul. Jangan rasa ego. Terima kasih sangat cikgu. Terima kasih sangat. Saya nasihat pada diri saya nombor 1 ya. Kalau ada kawan-kawan guru penonton. Jadi itulah. Jadi saya rasa panjang dah kita ni. Nak atau asal dah ni. Ya itulah. Juga situ ibu nak cakap ni, kita kena bawa Cikgu Fazli ni sekali kan. Boleh ke cikgu? Sudi ke? Boleh. Saya insyaAllah boleh je. Tapi nak ke orang tonton. Saya ni cikgu sekolah rendah je. Jangan cakap macam tu lah. Kita tengoklah komen macam tak berhenti-henti ni. Alhamdulillah. So sebenarnya ramai ibu bapa sebenarnya mengharapkan sesuatu yang boleh bantu mereka. At least untuk mereka dapat kita kata tersuluh lah apa yang boleh dilakukan, apa yang baik, apa yang tak baik kan cikgu. Jadi hari ni sebenarnya cikgu Ibu dan Cikgu Fazli ni ada sesuatu yang sangat kami nak bawa ke hadapan hari ni. Ibu ada menghasilkan apa yang dinamakan audio class dan audio class Parenting Bijak Pro ni. Ianya berbentuk MP3. Maksudnya kita boleh dengar bila mana saja sambil lipat kain ke apa semua untuk meningkatkan ilmu keibubapaan kita kan cikgu. Jadi cikgu penama sendiri dah dengar penama Parenting Bijak Pro tu dan ibu tengok dia punya komen mengenai perkara itu. Cerita sikit apa yang cikgu dapat daripada Parenting Bijak Pro ni sebab kita nak bagi special sangat
dia punya investment bagi semua yang hadir pada hari ini sehinggalah pada 9 hari bulan Mei ni. Cikgu cerita sikit. Baik, pertama sekali kepada semua follower saya yang tonton ni. Kalian semua sedang melihat Ibu Ros, Dr. Rozita Syahari, seorang yang sangat berkaliber, seorang yang ada nama besar dalam dunia parenting, dalam dunia motivator, dalam dunia benda ni. Sebab saya yakin ramai yang orang belum kenal Ibu. Belum kenal Ibu Ros ni siapa. Ibu Ros ni kalau dipanggil seminarnya, bayarannya ribu-ribu tuan-puan. Serius. Kalau dia buat kelas, untuk join kelas 200, 200, 200, 300 tu biasa. Satu kelas 100.5, 200, 200.5. Untuk masuk kelas, belajar parenting. Belajar cara didik anak. Dan sebenarnya kesedaran parenting di negara kita semakin meningkat. Dulu makin kurang. Sekarang makin ada. Namun masih tak banyak. Sebenarnya orang kita berkira untuk ilmu. Orang kita berkira untuk ilmu, ini salah kita. Kita tak nak keluarkan modal untuk membaca, beli buku bacaan baik. Bukan saja modul Ibu, bukan kata nak promo, ini promo buku Ibu, ni suruh begini. Tak, bukan. Ini generalnya kita sangat kurang membeli buku. Sangat kurang membeli buku cara pengurusan masa, cara mengurus kewangan, cara menjadi seorang ibu bapa, cara berfikir secara matang, ekonomi dunia. Lagilah macam-macam benda, sangat-sangat banyak ilmu, kita sangat berkira untuk membeli. Saya dulu pun sama. Saya kata benda ni boleh dapat percuma kot, benda ni boleh baca mana-mana je kot. Tak, dia sangat berbeza dengan kita dapat yang eksklusif. Kita beli sebuah karya Hamka, kita baca kulit ke kulit, kita akan dapat apa yang dapat. Kita boleh ulang baca dan ulang baca. Kita masuk pada bengkel seminar parenting ke, seminar jati diri ke, seminar perniagaan ke, kita berbayar sampai beribu pun. Kenapa sentiasa penuh? Sebab ilmu yang disampaikan sangat-sangat mahal bagi mereka yang mampu menghargai. Ilmu Ibu ini dijual sebenarnya pada harga 257 dan harga itu tak mahal. Kenapa tak mahal? Sebab dia boleh diwarisi. Kita beli sekali boleh dengar berkali-kali, berbanding kelas. Kita bayar 200, kita pergi, kita tertidur, lupa dah, tak dapat dah, balik habis. Audio ni, kita tertidur, saya ulang bab 1, 2, 3 kali ulang tahu. Kenapa? Itu bab pengenalan basic yang paling penting. Tujuan keibubapaan. Sangat penting. Dan audio ini sangat-sangat bagus. Kita boleh dengar bila-bila masa. Sambil makan saya dengar. Saya makan, sambil duduk dalam bilik, kita buka, boleh buka. Isteri saya yang lipat baju pun buka. Jom kita dengar sama-sama. Sebab dia berbentuk audio. Dan kali ini Ibu bagi tempoh untuk PKP RM50 tau. Daripada RM257, lebih 75%, jadi RM50 tempoh PKP. Dan flash sale 3 hari ni RM40 je. Kena letak kupon istimewa. PKP 40 buat. Dalam PKP kupon 40 tu. sampai hari RM40 esok. je. Sampai Parenting bijak perlu. Dapatkanlah, tak rugi keluar modal RM40, tapi kita dapat ilmu yang sangat besar untuk mengajar anak-anak kita. Untuk didik anak-anak kita. Ilmu ini kita bukan guna sekali. Kalau anak kita ada tiga kita guna. Dan ilmu ini kita boleh turunkan pada anak kita. Bila anak kita dah ready untuk menjadi ibu bapa, dah usia 21 nak kahwin, dah kahwin, panggil sini. Ini apa yang mak belajar daripada Ibu Ros. Gini. Boleh diwarisi. Nampak tak? Modal RM40. Modal RM40 benda boleh diwarisi, tetapi ada orang berkira. Sayanglah. Sedangkan setiap hujung minggu kita bawa anak kita, jom tengok wayang, cerita Upin Ipin. Habis RM50, RM60. Keluar panggung, jom makan KFC. Sekali makan RM80, RM90. Benda tu bagus. Yes. Benda tu untuk family kita. Yes. Kita tak menolak benda tu bagus. Tapi bila ada satu benda untuk ilmu, RM40 mahalnya. Nampak tak? Stigma itu masih ada. Stigma membeli buku-buku ilmiah, e-book, modul masih rendah di kalangan masyarakat Malaysia. Kalau kita banding, tak payah jauh, Indonesia perkembangan buku dan e-book dia serentak naik. Ini Khairul Hakim bin Muhammad, dia selalu sangat ke Indon, dia masuk dunia buku sana, dia join dengan pengkarya di sana, dia selalu kongsi dengan saya, cikgu, dia selalu suruh dia kongsi dengan saya, cikgu, kau tahu tak aku pergi Indon dulu kan, ni kan, gini, dia punya gini. Saya rasa rupanya kita ketinggalan berbanding Indonesia. Ketinggalan berbanding dari sudut mana?
di sudut mengejar ilmu. Di sana dua-dua naik serentak tau. E-book naik melambung, buku naik melambung. Kita tak tally. Mula-mula buku, lepas tu naik e-book. Buku turun. Lepas tu main gini. Lepas tu dua-dua turun. Sekarang dua-dua slow. Dua-dua sangat slow. Buku kurang orang beli, e-book kurang beli. Okay. Itulah. Tapi apa saya boleh bagi tahu, apa guide yang ada dalam Ibu Parenting Pro ni sangat-sangat penting. Kalau anak kita masih kecil, cikgu anak saya baru 2 tahun tak sesuai. Tak, dah sesuai dah. Dah sesuai dah. Anak umur 3 tahun, 4 tahun tu dah sesuai dah. Ini untuk anak ada remaja ke? Tak, daripada anak kita kecil. Bahkan baru kahwin pun tak ada anak lagi boleh. Sudah mula belajar dah ilmu kewibawaan. Dah kena belajar dah. Cuba kita terapkan budaya sukakan ilmu. Saya dalam PKP ni, saya dah habis ratusan ringgit untuk beli bahan bacaan untuk anak-anak saya. Untuk anak saya dah habis 300 lebih. Untuk anak saja. Untuk diri sendiri saya ada membeli ibu-ibu mudah pengurusan masa. Saya juga ada membeli, saya setengah join seminar Tuan Afian. Seminar kewangan 17 video, 1 ibu. Ada yang tanya macam mana nak dapatkan. Oh, macam mana nak dapatkan. Lupa je. Ada ibu dah letak link tu. Dekat situ. Link di atas tu ada. RM40 letak PKP 40 dapat RM40. Kalau tak letak tu RM50. 50 taklah banyak sangat kan. Dan ibu Syahari sebenarnya mensasarkan, kata cikgu, ibu sasarkan, ibu turunkan harga serendah-rendah ni. Ibu sasarkan 3,000 orang dapatkan dalam tempoh PKP ini untuk buatkan mereka tak tertekan. Tak jadi singa bila ajar anak. Dia ada rumah tangga bahagia, cara didik yang betul. Tapi malangnya tak sampai pun 3,000. Saya dah promosi berkali-kali dah. Dia baru, saya sendiri jual baru beratus-ratus je, 100 lebih kot. Sayanglah. Sangat sayang. Saya jual tak sampai 100 kot, 90 gitu kot. Sayanglah, sepatutnya benda ni pertama sekali murah. RM40 je, ilmu dapat perpanjangan. Yang kedua, kita cuba dapat ramaikan seramai mungkin. Tolong promosikan kawan-kawan. Belilah RM40 je. Belilah, ini ilmu. Kalau ibu tengok ramai yang tolong sebar pada kawan, mungkin ibu extendkan 1 hari lagi. Tapi cuba dapat ya, sebab apa? Bila ibu tulis ni, ibu sebenarnya ingin membantu ibu bapa yang merintih. Macam mana nak sabar lagi tak boleh. Tapi ibu tak boleh buat live all the time. All the time nak buat live semua. Sebab ini bukan masalah, dia bukan bendanya, okey, kenapa anak tak nak belajar, tetapi ianya adalah perkara pokok kan, apa namanya. Jadi bila you tahu perkara pokok tu, you pegang, you boleh any problem. Itu sebab any problem, that's why ibu buat ni. Lepas tu you dapat, ibu buat something special lagi for you. Ibu dah tulis e-book yang baru, cikgu. Yang e-book itu adalah untuk membantu you guna ilmu-ilmu dalam audio kelas ni untuk masa PKP ini. Dan seterusnya. Jadi insya-Allah siapa yang mendapatkannya dan telah mendapatkannya itu dapat this e-book juga bersama. Dapatkan. Kita dengar, kita puas hati. Dapat RM40, kita rasa sangat berbaloi-baloi. Sangat berbaloi-baloi dengan ilmu yang dapat. Bayangkan apa yang anda dapat adalah dari pengalaman lebih 30 tahun Dr. Rozita Syahari dalam bidang ini. Ini bukan direka-reka. Panggil ibu, panggil ibu Ros. Tak usah panggil doktor. Ibu Ros memang dia sangat humble orangnya. Apa yang kalian dapat daripada pengalaman ibu sendiri tahu. Bukannya daripada baca mana-mana, okey, aku baca artikel ni, aku buat ni, okey, aku boleh buat duit. Tak. Ini pengalaman real. Ini yang dia lalui. Ini dia ada study case dia sendiri. Ilmu ni sangat mahal, sangat mahal. Okey, saya nak bagi satu rahsia. Kita penutup dah ya. Penutup. Saya nak bagi tahu satu rahsia tentang sahabat saya, Khairul Hakimin Muhammad. Ini salah seorang sahabat yang saya sangat kasih. Saya sangat sayang. Saya rasa sangat ramai orang kenal dia, dikenali sebagai bapa warna kebangsaan, master konten kesayangan negara, KHM, Khairul Hakimin Muhammad. Dia orang yang membaca buku 1 minggu 4 naskah buku. Wow. Ini orangnya. Dia membaca 1 minggu 4 naskah buku. Dia sangat banyak membaca. Saya sangat banyak dapat ilmu dengan dia. Apa yang saya dapat, apa tahu? Dan dia juga sangat aktif berniaga. Sekarang dia tak buat konten dah. Dia tumpu sepenuhnya dalam dunia bisnes. Dan sebelum dia terjun ni, dia pernah jadi menjual Ibu Datuk Alif Syukri. Dia pernah masuk jual kelas
Prof Muhaya, apa semua banyak dengan VVIP ni sangat banyak. Bila saya pernah berada duduk dengan dia. Waktu tu dengan Bonda Muhaya sekali. Okey, Bonda Muhaya tanya, apa hadiah yang kalian nak kalau dapat jual gini. Dia bagi peluang kepada geng-geng yang bantu dia jual Ibu Bonda. Orang lain semua dia tak tahu cakap apa. Kalau Michael Kim ni, Cash Ham ni, angkat tangan beritahu, Bonda, saya nak satu masa private dengan Bonda. Dia bagi tahu, saya nak masa itu tidak ternilai. Dia nak gali ilmu sebanyak mungkin tahu. Buku tu dia semua dah beli dah. Buku fizikal dia dah beli. Sebut dia buku apa Prof Mahaya, dia dah beli semua. Dia beli dengan duit dia tahu. Dia beli, dia boleh sebut apa-apa buku pun yang Bonda tersebut. Sebab dia memang baca Hakim ini. Tapi bila diminta, ada apa yang kau nak? Dia nak masa bersama, dia nak temu buat live. Dia nak ilmu secara live. Sama juga bila dia berjaya menjadi top affiliate untuk Datuk Alif Shukri. Dia menjadi top affiliate Datuk Alif Shukri. Datuk Alif Shukri tawarkan hadiah duit ribu-ribu. Dia tak nak. Dia kata, Datuk ambil balik duit Datuk. Saya nak minta apa? Saya nak minta satu masa bersama Datuk. Macam mana Datuk mengurus syarikat? Walaupun Datuk Alif Shukri ni semua orang tahu dikecam sangat ramai netizen. Dia tolak tepi benda buruk. Dia nak segala kebaikan yang ada pada Datuk Alif Shukri, dia nak cuba ambil. Dia nak masa bersama. Dia nak gali ilmu Datuk Alif Shukri. Nampak tak macam mana perbezaan level pemikiran? Level pemikiran orang yang saya sangat kagumi ini, dia sangat mementingkan ilmu. Dia tak berkira untuk ilmu. Dan bayangkan, setiap tahun dia habis lebih RM50,000 Malaysia. Sekitar RM60,000, RM70,000 untuk join kelas fizikal. Join kelas cara menulis, cara berfikir, cara buat filem. Dia masuk kelas cara buat filem. Saya pergi ke London dengan dia, masuk kelas Robert McKee. Bayaran lebih RM5,000 Malaysia. Bayaran untuk masuk kelas tu saja. Belum kira penginapan, makan, minum, tiket flight ke US lagi. Saya masuk kelas bersama dia. Saya nak tahu kenapa orang ni begitu gila carikan ilmu. Rupanya dia orang yang sangat-sangat menghargai ilmu. Dan dia labur RM70,000, RM60,000 dengan ilmu dia balik terus aplikasi. Dia boleh hasilkan 10 kali ganda, 20 kali ganda daripada pelaburan dia. Ilmu tak akan merugikan. Percayalah kawan-kawan. Percayalah, RM40 kalau untuk modul ilmu ni, Masya Allah, murahnya terus dapatkan. Ini ilmu sepanjang masa tahu, tak akan merugikan. Tolong jadikan benda-benda baik, positif ini sebagai kita punya panduan. Saya sekarang, dulu saya seperti anda. Saya seperti anda. 3 tahun dulu, saya sama. 3 tahun dulu, 4 tahun dulu, saya sangat berkira nak beli buku. Saya sangat-sangat berkira. Alamak, RM20 mahalnya. Alamak, bila saya berkawan dengan orang suka buku, kita nampak rupanya efek tu sangat besar. Anak kita suka, kita boleh baca berkali-kali. Ilmu tu takkan mati. Serius takkan mati. Alhamdulillah. Terima kasih. Itulah ya Allah Tuhanku. Ibu sendiri. Jadi tolong kawan-kawan jangan berkira untuk ilmu, tolong. Saya minta tolong jangan berkira untuk ilmu. Tak nak beli modul ni tak apa. Kita bukan nak satu yang ni. Tak nak beli yang ni tak apa. Beli buku lain. Yang penting ilmu. Tapi yang nak beli ilmu ni memang saya sangat syorkan. Saya sendiri dapatkan. Saya sangat syorkan. Jangan kata, cikgu ni promote supaya beli barang dia. Tak. Secara umumnya kita kena sayang pada ilmu. Itu secara umumnya. Secara khususnya, saya sedang promosi flash sale sekarang. RM40 sahaja daripada harga asal RM257. Kan? Okey. Saya rasa cukup lah dulu bukan? Asal. Dengan ibu seronok. Kita kena panggil lagi dalam masa terdekat next week ke? InsyaAllah kita tak terasa. Sejam setengah tak terasa. Sebab situ ibu kata hari ni adalah kita punya superstar adalah cikgu. Jadi ibu dengar dan apa saja yang cikgu cakap ya, apa saja yang cikgu cakap tu alhamdulillah memang sejajar dengan apa yang ibu perjuangkan sebenarnya ya. Jadi Parenting Bijak Pro ni sekiranya sesuai dengan sayang dan ibu harap ianya sesuai dengan sayang, dapatkan cepat sebab ini adalah cara yang ibu boleh bagi untuk sumbangan ibu masa PKP ni. That's why ibu tak nak sebut harga, itu sebenarnya pelaburan yang anda letakkan 207 ataupun 217 tu sebenarnya anda dah beri dalam bentuk tenaga. Anda beri dah dalam bentuk tenaga, tetapi 40 itu dalam bentuk tenaga keuangan ya. Jadi bagi anda yang dah dapat ni, ibu sangat-sangat
sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih kerana dengannya you telah mendapat membina, kita kata membawa perubahan walaupun baru beli. Ya, baru beli you dah dapat the energy tu, insya-Allah. Dan insya-Allah nanti kan cikgu, kita akan sama-sama lah, ini ibu punya cadangan, belum cakap kat cikgu lagi. Ibu nak buat special Facebook group yang untuk mereka yang dah dapatkan Parenting Bijak Pro ni daripada dulu sampai sekarang, masuk dalam tu untuk kita sama-sama lagi go deeper lagi, cikgu. Boleh. Cikgu akan jadi ibu punya special guest dekat situ. Siapa nak belajar taktik-taktik anak-anak yang kita perlu kenal, taktik-taktik yang masuk anak dah mula terpengaruh dengan kawan-kawan. Ini cikgu dia nampak sebab dia ada special microscope kat kepala kat itu, dia pakai spek dia tu. Ni nanti ibu buat gambar hero pakai spek ni, dia boleh nampak semua ni. Tu nanti anda kena belajar ilmu-ilmu ni daripada orang macam cikgu ni, insya-Allah ya. Jadi siapa yang dah mendapatkan, ribuan terima kasih pada anda yang masih berhasrat. Just insya-Allah sampai 9 hari bulan Mei, tapi sekiranya ada yang merayu, ibu mungkin akan panjangkan sekiranya sesuai. Namun pertamanya kita akhirnya tak bukan pertama, ibu nak ucap ribuan terima kasih cikgu, seronoknya hari ini. Sebab cikgu ni dia banyak ilmu tahu sayang semua. Dia banyak sangat ilmu, pengalaman dia, dan ini yang kita kena faham. Anak-anak ni sorry sekejap ibu baca sekejap. Allah tak sempat guna kupon tapi dah dapat juga beli. Okey, tak apa. Yang dapat beli RM50 tu, meaning to say RM10 tu is hadiah yang you bagikan kepada insya-Allah dia insya-Allah. Terima kasih. Ibu nak cakap ni kat mana ibu tadi dah terganggu. Tapi ibu nak cakap mengenai cikgu Fazli ni sebenarnya seorang yang bagi ibu pengalamannya sangat luas ya. Jadi cerita ibu bapa ni kena bijak sebenarnya. Kenal anak kita. Kita tahu kita didik anak masuk syurga, itu ibu punya tagline, didik anak masuk syurga. Kenapa kita nak bawa anak masuk syurga ni? Kita tak boleh tahu jalan yang straight je. Kita kena nampak jalan yang tak straight tu juga. We need to be kita panggil dalam Al-Quran tu, Allah tunjuk apa benda yang boleh menyebabkan kita keluar daripada iman. Jadi kita kena tahu benda tu dan anak kita akan lalui. Dan sebelum tadi mungkin cikgu tak sempat nak cakap, ibu ambil ke peluang ni. Anak kita, bila kita nak didik mereka, kita kena sekurangnya 3 tahun awal lebih tahu apa perkembangan mereka. Kata anak kita 7 tahun, kita dah belajar mengenai anak 10 tahun nanti macam mana perangai dia. Dan kita dah mula cerita, kamu nanti dah 10 tahun, mungkin kamu akan rasa minat dengan seseorang. Jadi bila benda tu berlaku, dia tak takut dah. Yes. Dia tak takut dah. Jadi dia kata, mama, saya minat dah dengan orang ni. Okey, kalau minat dengan orang ni, apa yang kamu nak buat? Sebab sebenarnya kan Allah letakkan minat tu dalam diri kita untuk kita jadi the best tau. Tadi yang kalau dah remaja kan, siapa dia cakap, kalau you minat seorang ni, kalau dia terfikir rasa satu hari nak kahwin dengan dia, you deserve, kalau you nak kahwin dengan dia, adakah you nak bagi diri you yang teruk, yang tak lulus peperiksaan, yang tak pandai, yang perangai buruk, ataupun nak bagi diri you yang bagus, seorang yang seorang yang berpunyai akhlak mulia. Yang mana satu you nak? Jadi dia kata saya nak yang kedua tu. So kalau you nak kedua, now work on yourself, because she deserve or he deserve you the best version of you. Ibu selalu cakap macam tu dengan anak-anak ibu sebenarnya. Itu rahsia dia. Jadi they work on themselves. They work on themselves. Because love adalah satu perasaan yang Allah bagi. So jangan marah nak bila ada keadaan. So malas belajar ni sebenarnya, balik pada ni, banyak anak-anak yang malas belajar ni semuanya adalah kerana banyak isu dalam diri dia. Dan banyak kata-kata yang macam cikgu kata tadi, kata-kata yang meruntuh dah masuk dalam fikiran dia. So sekarang ini betul, ibu kalau boleh memang ibu nak bagi sebanyak mungkin. Dan kalau anda sudi dapatkan Parenting Bijak Pro tu, you akan rasa macam ibu ada kat depan you cakap dengan you. Macam duduk kat sebelah you, bercakap dengan you. Dan ibu kan cakap benda-benda ni, ibu cakap daripada akar lagi. Daripada foundation. Macam kita nak banner Petronas Twin Tower tu, kena gerudi 200 meter ke bawah tu. Baru boleh banner Petronas Twin Tower. Suara ibu hilang. Suara ibu hilang. Okey. Boleh nampak?
Boleh? Okey. Ya, okey ada. Okey, sebab tadi letak gambar. Jadi kita bina foundation tu ya sayang. Kita nak membina generasi yang cemerlang. Kita nak bina dunia penuh kasih sayang. Kita nak bina dunia yang aman. Walaupun kita masuk zaman yang baru, zaman VUCA, tetapi it is possible zaman VUCA yang indah. Ya, walaupun kita kata volatile, uncertain, complex, ambiguous, but yet dengan iman yang kuat, pokok itu boleh tumbuh tinggi, akan akarnya jauh dalam ke bumi, dahannya rendang, dahannya penuh daun dan pokok berbuah. Orang boleh berteduh, boleh makan daripada buahnya dan sebagainya. Dan ibu sangat bersyukur hari ini ibu jumpa dan ibu dah kenal Cikgu Fadli ni, ibu dah baca dan ibu tengok ya Allah Tuhanku comelnya dia ni. Dia satu post yang sampai sekarang ibu akan tersenyum bila ibu teringat post ni. Dia kata jiran aku jerit suruh anak mandi. Aku mengaku sekali bangun mandi. Ya Allah, and berapa ramai like kat situ because he can relate. He relate. Yeah, he relate to these people and that people can relate to him. And ini adalah harga. Ini adalah benda mutiara. Hari ini kita hilang satu mutiara. Allah yarham Ustaz Ismail. Boleh tak kita ambil kesempatan baca Al-Fatihah hadiahkan kepada beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hargailah orang-orang yang memberi kita ilmu, ya, dan rajin-rajinlah kita menimba ilmu, kerana ilmu yang ditimpa akan insya-Allah menjadi asbab kubur kita akan bersinar, ada cahaya. Jadi orang-orang seperti Cikgu Fazli, Ponda, Suara ibu perlahan dah. Suara ibu perlahan ya. Okey. Ibu cakap cikgu tolong kuat, tolong ulang boleh? Tak jelas tu. Tak jelas. Suara. Okey. Suara ibu jadi perlahan. Cikgu dengar tak? Cikgu dengar tak? Okey, ibu akan guna pekat ni. Kalau Amalina ni dia boleh anukan kejap Sebab saya tadi masuk calling. Kejap kita sabar. Lin, you punya suara boleh masuk tak ke dalam sana because I need to speak, suara mami dah perlahan. Macam mana tak faham sebab sekarang ni saya tak boleh control suara mami. I can control your voice. Can you go in? Go in untuk? Can you go in or not? Sebab mami boleh bercakap, supaya mami bercakap through my phone to the ni because they cannot hear me. Can you? Tak boleh tak actually boleh. Sebab kalau saya masuk nanti tertendang keluar. Okay. Okay. Cikgu, can you hear me? Boleh dengar tapi perlahan sangat. Okay. So sekarang ni cikgu cakap, ibu cakap, cikgu ulangkan apa ibu cakap sebab kita nak habis dah ni. Boleh? Slow sangat bu. Slow sangat. Slow sangat. Tak tahu kenapa. Okey, tak apa. Sebab tadi ada call masuk telefon saya. Mungkin sebab tu dia... cikgu tak dengar tapi orang lain dengar. Okey, tak apa. Cikgu tak dengar, orang lain dengar, tak apa. Okey, tu tak apa insyaAllah. Semua minta maaf dengan sayang semua. Memang kita dah sampai ke penghujung dah pun. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih pada cikgu. Boleh tak bagi banyak love sikit? Raikan beliau, bagi banyak love pada cikgu. Banyak lagi love, bagi banyak lagi love pada beliau. Kerana beliau telah memberikan pada kita banyak sangat mutiara-mutiara yang indah untuk kita hari ini. Dan semoga anda telah mendapat manfaat yang banyak. Dan insyaAllah ya, bagi anda yang tadi eja kupon tu silap, dia sepatutnya PBP bukan PKP. PBP 40. Dia masuk itu dia dapat RM40 insya-Allah. Thank you sayang. Ada yang bagi love, ada yang bagi hug pada anda, pada cikgu. Ibu ucapkan ribuan terima kasih. If kita boleh jumpa lagi insya-Allah dengan cikgu, kita bawa lagi cikgu datang ya, supaya banyak lagi ni. Dia ada a lot more trick in his sleeve.
Itu bab teori dia bercerita tadi is an overview. Lepas ni mungkin kita nak cakap, cikgu tolong ajar kami trik-trik anak yang ni. Mungkin that can be a tajuk yang boleh kita buat bersama, cikgu. Sebab mungkin boleh. Ya, sebab tak ada orang buat live tu lagi. Sebab kita kena tahu all this trick. Kita kena sedar ada di luar sana musang berbulu ayam. Yes. Kena sedar tu musang berbulu ayam ni. Dapat kalau kita kadang-kadang kita tak boleh tersedar anak kita dah dalam keadaan yang kita tak hendak dalam hidup kita. So, thank you so much, cikgu. Okey, ribuan terima kasih. Tepukan yang gemuruh. Alhamdulillah. Sudi jumpa saya. InsyaAllah lain kali lagi kita jumpa pula. Thank you so much, cikgu. Dan last one, just a short one, kata-kata terakhir cikgu untuk kali ni. Bukan terakhir sampai bila-bila. Untuk kali ni, kata terakhir dia, cikgu. Okey, pertama sekali terima kasih semua sudah tonton live ini daripada awal sampai akhir. Kita jangka 1 jam, ini dah 1 jam setengah dah. Tanpa saya pun sedar, tanpa saya sendiri pun sedar. Menunjukkan isu ni isu rapat dengan kita. Isu tentang kita ibu bapa, isu bagaimana anak kita belajar. Semua ibu bapa mengharapkan yang terbaik daripada anak-anak. Semua ibu bapa, tak ada ibu bapa nak harapkan anak dia tak pandai, nak harapkan anak dia bodoh, nak harapkan yang buruk, benda buruk pada anak dia. Tak, semua orang mahu yang terbaik. Dan setiap yang terbaik itu perlu datang dari kita. Kita adalah contoh utama kepada anak. Kita yang akan didik mereka menjadi yang terbaik seperti mana yang kita nak. Dan untuk kita mendidik itu, kita perlu ada ilmu. Kita sangat perlu berilmu. Contohlah sekarang jika ada mana-mana penonton ni memang dia tak ada duit langsung untuk beli ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tolong gali ilmu secara online. Sangat banyak orang kongsi secara online. Selalu tonton video-video ibu, video-video motivator lain. Sangat banyak orang berkongsi secara percuma. Cuma tak ada eksklusif tu, tak adalah. Tapi kita still dapat ilmu tu. Tolong benda macam tu. Tolong teruskan berilmu. Saya tahu bukan semua orang, cikgu-cikgu sedap dah tahu saya ni nak beli beras pun tak ada duit. Yes, ada golongan seperti itu. Dan mereka sangat ingin mengubah kehidupan mereka. Jangan risau. Kenapa jangan risau? Sebab apa yang kita nak, kita boleh dapat sekiranya kita berusaha. Tak dapat beli dengan sebenarnya kewangan, kita dapatkan dengan cara percuma. Yang penting kita sentiasa dekati orang-orang macam ni. Followlah Ibu Ros ini untuk guide kita, cara panduan kita. Follow Dr. Taufik selalu tentang parenting juga. Wawa Syauqi, antara tokoh-tokoh parenting yang selalu berkongsi ilmu secara percuma. Dapatkan secara percuma, kalau ada eksklusif cuba dapatkan juga. Gitu je. Ilmu, tolong berilmu walaupun kita dulu tak lulus pun kata satu. Tolong berilmu. Okey, itu saja nasihat saya, kata terakhir saya. Thank you, cikgu. Dari hati ke hati bersama dengan wakil pendidik kita. It is just a wonderful session bersama. Dan Ibu ucapkan ribuan terima kasih pada anda yang hadir, yang share, yang dapatkan Parenting Bijak Pro, yang berhajat untuk dapatkan, yang komen yang kami tak sempat nak layan. Jangan marah ya, kita bawa lagi sekali Cikgu Fazli ni sebab dia sangat-sangat popular ni. Dan insya-Allah semoga ya Ibu nak mendoakan semoga anda semua dimurahkan rezeki, ya, diberikan rezeki, diberikan ketenangan, keamanan dalam rumah tangga, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, anak yang berjaya dan berjasa dunia akhirat. Amin. So Ibu ucapkan ribuan terima kasih dan Ibu mohon ampun dan maaf. Terima kasih cikgu sekali lagi ya. Harap jangan serik. Harap cikgu akan datang balik insya-Allah. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan dengarlah lagu raya. Okey, Ibu ya.